antara pasukan Sarawak dan Sabah. Keputusannya Sarawak 0, Sabah 2. Inilah bekalan yang amat bermakna untuk pasukan Sabah menghadapi perlawanan yang kedua nanti di Likas. Ada kemungkinan kalau kedudukan ini dapat dikekalkan di Likas, mereka akan melangkah ke perlawanan akhir dan Piala Malaysia 28 hari bulan Disember ini nanti. Dapat terpampang di scoreboard keputusan di Kuching. Diterima dengan penuh rasa terkejut oleh puluhan ribu penyokong dan penonton Stadium Shah Alam. Dan juga tidak mahu membuat sebarang pertukaran pemain. Dia ada lebih kurang 25 minit lagi. Sabah tidak offside. Azman Adnan sebenarnya. Maksudnya saya perlukan cermin mata kerana tidak nampak pemain yang berlari tadi. Jadi dia Azman yang juga tidak berupaya untuk melepaskan sebarang tendangan ataupun percubaan. Diasak dari belakang oleh Nordin Tujuh. Selepas ini nama Mustaka Christian akan disebut-sebut sebagai hero bagi pasukan Selangor. Dia menggantikan David Mitchell selepas prestasi penyerang Australia itu merosot. Darin sekali lagi begitu pantas. Dua tiga pemain yang dapat diatasi oleh Syarin Majid. Said Ashraf tenang. Sudah mempunyai keyakinan diri yang begitu tinggi. Lihat saja rak-rak permainan Selangor. Darin dari Azman. Bahkan yang menarik dari pemain-pemain Selangor. Larsat. Ibrahim dari ruangan. Semaaf pada rakan-rakan yang bersedia juga untuk terbabit Sabah. Ade Yunus Yusof tertewas 2 kali pada perlawanan ini. Kedua-duanya menerusi Mustaka Christian. Syarin offside. Tidak kuat tendangan yang dilakukan oleh Haji Yunus tadi. Seorang lagi penjaga gol pasukan Brunei ialah Ibrahim Abu Bakar. Biarkan saja oleh Tanib. Masih lagi percaya bahawa kedudukan ini akan kekal untuk mereka bawa ke Bandar Seri Begawan.
Menolak berlaku. Tanpa dipersalahkan. Itu agak gopoh tadi. Said Abdullah batas, tidak offside. Brian Boswell persembahannya jelas tenggelam kerana mahu menumpukan perhatian lebih dalam kawasan sendiri. Inilah akibatnya. Bagaimanapun saudara, David Wood dan juga Brian Boswell mempunyai perancangan tersendiri untuk mengharungi seterusnya perlawanan ini yang tinggal 20 minit lagi. Maka demi diambil semula. Tahun lalu pasukan Selangor mengalahkan Sarawak di peringkat separuh akhir. Pahang pula mengalahkan pasukan Sabah. Itulah suasananya. Di tahun ini 3 pasukan dari Kepulauan Borneo. Terjahan yang agak keras tadi dilakukan ke atas Ashraf Hanafiah. Urung pantas Majid Rosaidi. Keras lepohan yang dilakukan oleh Majid Rosaidi tadi. Mubin menunggu untuk melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Syarif Majid akan mengambil sepakan ini. Tinggi peran yang dilakukan. Terlepas Ismail. 2 lawan 2. Said Abdullah lambat. Pemain yang sudah membuka larian, membuka langkah yang begitu jauh. Rosanan Samah dan Irwan Muhammad. Kedua-duanya kecewa dengan tindakan Said tadi. Dewan well, dan ini peluang untuk pasukan Brunei jauh dari sasaran. Jelas sekali Mehmet Durakovic mengetuai rakan-rakannya yang lain. Langsung tidak mahu memberi sebarang peluang kepada Brian Boswell untuk melakukan percubaan, sama ada di dalam kotak penalti maupun dari luar. Nazam Hizan siap sedia untuk masuk. Bukannya Nazam, tetapi Rosdi Suparman yang dipanggil dan juga diberikan arahan terakhir oleh Ken Warden sebentar tadi untuk menggantikan pemain nomor 6 yaitu Syahrin Majid. Mungkin Warden merasakan cukuplah setakat itu sumbangan dari Syahrin Majid. Peluang terbuka untuk Rosdi Suparman pula membuktikan kemampuannya. Ada pengucapan tanya dari Ken Warden. Asman buat untuk menolak. Syaril keluarkan oleh Boswell.
Masing-masing baru melakukan satu pertukaran sahaja. Ihsan mendapatkan sepakan penalti dan diindahkan oleh Lams Yubah. Dalam tempoh 2 minit ini, apa yang dapat saya perhatikan, Azman seakan-akan tidak puas hati dengan pengadil Lams Yubah yang tidak mahu memberikan kelebihan kepada dirinya. Mumin, Herwan, direhatkan pastinya untuk menghadapi separuh akhir yang kedua. Jika itulah persembahan yang ditunjukkan oleh bekas pemain Kuala Lumpur dan kebangsaan itu, pastinya beliau adalah calon utama untuk mengisi kesebelasan ataupun first 11 nanti. Cobaan dari seberang padang yang dilakukan oleh pemain gantian Martilu Muhammad dengan kaki kiri. Hampir menemui sasaran. Kovic mencari Azman, Rusdi, Ahmed Durakovic sedikit saja melewati pintu gol. Dalam keadaan begini, memanglah beliau sudah boleh melepaskan tanggungjawab mengemudi barisan terakhir kepada Talib Sulaiman saja. Sedangkan lain-lain pemain sudah pun berikan kelebihan kepada pasukannya sendiri. Said, pemain Selangor, sepakan penjuru. Situasi agak menarik sedikit ketika ini kerana pasukan Brunei sudah memperolehi 3 sepakan penjuru. Sementara Selangor masih belum beli sebarang sepakan penjuru di separuh masa yang kedua ini. Sepakan diambil oleh Haji Rosaidi. Azman gerak sendirian. Diberikan kepada Selangor walaupun Azman dijatuhkan. Sepakat Christian. Mubin. Tidak begitu mantap barisan pertahanan pasukan Brunei ini. Pemain mereka lekas leka. Dan inilah sepakan penjuru yang pertama untuk Selangor. Manusia Syahrir Arsyad di sebelah kanan pintu gol Brunei. Klik ke belakang tadi dari Mehmet Durakovic. Hanya Said sendirian saja, diasah oleh Ashraf.
Senario perlawanan sebenar tidak dapat dirasai. Turning tadi dari Said. Mudah untuk penjaga gol Selangor Yap Kam Chun. Dari Rosaidi Kamis. Ada 2 ataupun 3 on target. Percubaan on target yang dilakukan oleh Brunei. Hussein Muhammad antara pemain yang bertanggungjawab melepaskan gol kedua kepada pasukan Selangor. Mengikut jam saya, ada tinggal lebih kurang 10 minit lagi. Separuh akhir yang pertama Danggil Piala Malaysia. Peluru dilakukan oleh pemain-pemain termasuklah Rusdi Suparman untuk sepakan penjuru yang kedua kepada pasukan Selangor. Sekali Selangor memperlahankan rentak permainan. Mereka hanya mengambil peluang yang ada sahaja. Lagi keadaan yang telah kabut. Oswell. Talib Sulaiman sudah bersedia untuk menghukum sekali lagi kesilapan barisan pertahanan Brunei. Walaupun perlahan sepakan ini. Siapakah yang menjaga Mehmet Durakovic? Kelipasan yang dilakukan oleh Azman terkena muka Nordin Tujuh. Brunei Darussalam pada pertandingan Piala Malaysia musim lalu tidak mengutip sebarang kemenangan daripada 8 perlawanan. Walaupun ketika itu mereka diperkuatkan dengan kehadiran Norman Kelly dan juga Brian Bothwell sendiri. Mustaka di Kasari menjadi mangsa beliau dengan Korak Robes sebentar tadi. Kepada Brunei. Sanba dijatuhkan. Di permainan diteruskan oleh Lam Syubah. Peluru pantas Ali Haji Momin. Nama ataupun 7 minit yang terakhir ini. Selangor berbekalkan 2 gol sehingga kesetakan ini untuk dibawa ke Brunei Darussalam. Brunei mahu mengurangkan jumlah itu. Segala-galanya bergantung kepada serangan mereka. Serangan yang jarang menjadi, kerana mereka hanya mempunyai Said Abdullah saja di barisan hadapan. Harun Arsad. Rakovic lagi. Dari Rasad sering saja tidak dikawal. Haji Yunus keluar.
gol yang berusia 31 tahun itu ini saja tidak dapat tapi di manakah masa yang paling baik untuk keluar. Begitu juga dengan Said yang ada kalanya gopoh. Inilah pengalaman pertama yang begitu bermakna kepada pemain-pemain dan juga pasukan Brunei Darussalam sendiri. Aksi pada pertandingan tertinggi pada Liga Tempatan. Rosdi merampungkan bola tinggi, hanya terdai dan juga keluar oleh Haji Yunus. Antaran dari Ismail, terlepas dari kawalan Rosaidi. Azman sepanjang perlawanan tidak banyak peluang yang dimiliki oleh penyerang kebangsaan ini. Itu adalah sebagian daripada speciality Azman Adnan. Dia boleh memerangkap main lawan menerusi geraknya. 4 minit lagi untuk Selangor menamatkan permainan dengan mempunyai kelebihan. Gunalan akan menjadi pemain gantian kedua untuk pasukan Selangor. Yang menghairankan, Warden menghantar pemain barisan pertahanan. Rasanya ini akan memberikan peluang kepada Mehmet Durakovic untuk terus kekal di barisan hadapan. Sebaliknya, ada sedikit reaksi yang kecewa dari Durakovic tadi kerana beliau seakan-akan tidak mendapat restu dari Ken Warden untuk terus berada membantu Rusdi dan juga Azman Adnan. Zaid Abdullah selagi dalam penguasaan Brunei. Terlalu mudah untuk Kamchun, terlalu sukar untuk Ryan Bothwell. Untuk Gunalan dibawa masuk menggantikan Mubin Mokhtar. Mubin juga berpengalaman saudara pada pertandingan Piala Malaysia ini kerana telah membantu Pahang muncul juara pada tahun 1992. Ketika itu pasukan Pahang pasukan yang paling gagah. Dan pada tahun lalu Mubin tidak beraksi pada perlawanan akhir untuk pasukan Pahang. Dan inilah sepakan penjuru untuk pasukan Selangor yang ketiga bagi mereka pada menit-menit akhir ini. Mungkin ini satu lagi diselamatkan oleh Martilu Muhammad. Langsing header yang dilakukan oleh Sanba. Rebut dengan Mehmet Durakovic. Langsung tidak membawa sebarang hasil.
Saat terakhir Mustaka Christian hampir menjadi pemain yang boleh mencipta hat-trick. Beliau yang lebih dahulu melakukan tandukan tadi tidak dikawal. Sentuhan terakhir ialah dari Rosli Suparman. Lawanan akan tamat bila-bila masa saja. Juara bertahan dan Hilfield Malaysia, Selangor Darul Ehsan sedang mendahului dengan 2-0. Sekurang-kurangnya itu ialah satu bekalan yang cukup berharga, cukup bermakna buat pasukan Selangor, memandangkan mereka menyedari bahawa menentang pasukan Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan adalah satu tugas yang rumit. David Bolt terpaksa akur dengan keputusan ini bahawa anak-anak buahnya masih lagi cetek pengalaman beraksi pada pertandingan yang begini rupa. Sanko dipersalahkan. Bola terkena tangannya tadi. Atas diambil oleh Ismail Ibrahim. Satu lob yang dilakukan oleh Azman. Tumpuan pastinya ke arah Ken Warden dan juga anak-anak buahnya. Whistle penamat separuh akhir yang pertama. Ditiup oleh Lam Syubah, pengadil dari Perak yang mengadili pelanan pada malam ini dengan baik sekali. Untuk Selangor mempunyai sedikit saja kelebihan. 2-0 boleh dianggap selesa juga, tetapi ada 45 minit lagi sebelum Mustaka Christian benar-benar gembira kerana dua jaringannya membolehkan pasukan Selangor mengatasi pasukan Brunei Darussalam dengan 2-0 pada separuh akhir yang pertama. Jadi saudara, di Kuching, Sarawak 0, Sabah 2. Di Stadium Shah Alam, Selangor 2, Brunei 0. Sekian dari kami, majulah sukan untuk semua dan selamat malam.